Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amelatul Atira binti Nabi Kamal. Nombor Kametri 10 DPM 19F-065. Diikuti oleh Magdalene anak lelaki Anak Salam, Ciagu anak lelaki Krishnamurti dan Haminesh anak lelaki Will Morgan. Kami akan membincangkan tentang halangan program hijau. Terdapat 4 halangan iaitu mindset changes, funding, new policy and regulations, call job resignation by related industries. Okey, selamat sejahtera. Nama saya Muntun. Saya akan menjelaskan tentang apa itu ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini dikenali sebagai karbon rendah, cekap sumber dan inklusif dari segi sosial. Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan dalam pekerjaan dan pendapatan didorong oleh pelaburan awam dan swasta ke dalam aktiviti ekonomi, infrastruktur dan aset yang membolehkan pengurangan pelepasan karbon dan pencemaran, kecekapan tenaga dan sumber yang dipertingkatkan dan pencegahan kehilangan kepelbagaian biologi dan perkhidmatan ekosistem. Selamat sejahtera. Nama saya Tiagu. Saya akan terangkan tentang green culture, iaitu budaya hijau. Budaya hijau ditafsirkan sebagai gaya hidup, membuat pilihan dan keputusan yang disengajakan mengenai sumber yang digunakan untuk kehidupan seharian bagi tujuan meminimumkan sumber yang digunakan atau menggunakan sumber yang boleh diperbarui. Selamat sejahtera, nama saya Yana Nahid Nariki Union. Antara halangan menjalankan program hijau adalah perubahan minda. Perubahan dalam minda adalah kunci untuk mencapai sasaran ekonomi hijau dan mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 41% menjelang 2030. Perubahan dalam minda adalah penting, begitu juga pembangunan perindustrian yang melaksanakan teknologi hijau dan menggunakan tenaga boleh diperbarui baru sedang diutamakan di peringkat global. Taman pula, mengamalkan pemikiran hijau bermakna anda komitmen untuk membuat keputusan yang membawa kepada gaya hidup mesra alam. Mempunyai minda hijau boleh memberi anda penapisan yang anda perlukan untuk membuat keputusan yang lebih disengaja tentang perkara yang anda beli dan gunakan. Andakah anda setuju dengan pernyataan yang saya jelaskan? Ya, setuju Nevin. Terima kasih. Okey, kalau begitunya saya akan sambung dengan halangan yang kedua, iaitu funding, pembiayaan. Okey. Pembiayaan. Pelaburan hijau ini perlu didayakan dan disokong melalui perbelanjaan awam yang disasarkan pembaharuan dasar dan perubahan dalam percukaian dan peraturan. Persekitaran PBB menggalakkan laluan pembangunan yang memahami modal asli sebagai aset ekonomi kritikal dan sumber faedah awam, terutamanya bagi orang miskin yang mencari mata pencahariannya bergantung kepada sumber asli. Tanggapan ekonomi hijau tidak menggantikan pembangunan mampan, tetapi mewujudkan fokus baru pada ekonomi, pelaburan, modal dan infrastruktur, pekerjaan dan kemahiran serta hasil sosial dan alam sekitar yang positif di seluruh Asia dan Pasifik. Dana hijau ialah dana bersama atau kenderaan pelaburan lain yang akan hanya melabur dalam syarikat yang dianggap sedar sosial atau secara langsung menggalakkan tanggungjawab alam sekitar. Dana hijau ini boleh juga mendatangkan dalam bentuk kenderaan pelaburan tertumpu untuk syarikat yang terlibat perniagaan yang menyokong alam sekitar seperti tenaga alternatif, pengangkutan hijau, pengurusan air dan sisa dan mampan untuk hidup. Antara contoh-contoh dengan penjelasan yang saya bagi, adakah anda faham dan bersetuju? Ya. Faham Muntun? Saya setuju. Amira, anda nak nyatakan apa-apa points tak tentang green program ni? Ya. Program hijau yang ketiga ialah dasar dan peraturan baharu. Risiko yang dikaitkan dengan penangkapan awal selia adalah satu isu yang patut mendapatkan perhatian yang lebih tinggi dalam penyelidikan masa hadapan, termasuk cara mengatasi risiko. Perbandingan antara industri hijau merentas negara dalam bidang teknologi
serta kajian perbandingan sejarah boleh terbukti berguna. Bagaimana dasar yang berbeza, interaksi serta apakah tahap kuasa membuat keputusan yang sesuai juga merupakan persoalan penting untuk ditandatangani. Sudah tentu memandangkan kekhususan konteks jenis dasar ini. Ekonomi hijau ialah visi alternatif untuk pertumbuhan dan pembangunan satu yang boleh menjana pembangunan ekonomi dan pembaikan dalam kehidupan rakyat dengan cara konsisten dengan memajukan juga alam sekitar dan kesejahteraan sosial. Bilangan cabaran yang dihadapi semasa mengejar perubahan teknologi yang mampan dan itu perlu betul dipahami oleh pembuat dasar dan profesional di peringkat yang berbeza dalam masyarakat. Semua faham? Faham? Ya, faham. Okey. Selain daripada new policies and regulation, terdapat juga green collar job, iaitu green collar job tu berkhidmat dalam semua sektor industri. Mereka mungkin termasuk profesional, contohnya perunding dalam alam sekitar, arkitek bangunan hijau, alam sekitar, sistem atau jurutera nuklear dan peguam alam sekitar. Pembinaan contohnya pemasang panel solar, pekerja pembinaan untuk bangunan hijau dan loji tenaga. Boleh diperbaharui atau pekerja kilang boleh membuat bahan untuk bangunan hijau. Green collar job memenuhi permintaan untuk bangunan hijau. Secara amnya, mereka melaksanakan alam sekitar reka bentuk, dasar dan teknologi sedar untuk meningkatkan pemeliharaan dan kelestarian. Peraturan dalam alam sekitar yang formal dan juga tidak formal jangkaan sosial mendorong banyak firma untuk mencari profesional dengan kepakaran dengan alam sekitar. Cakupan tenaga dan bersih boleh diperbarui. Daripada saya. Okey, saya rasa beginilah yang kita sudah membincangkan tentang halangan yang dihadapi untuk menjalankan program hijau. Dan saya rasa kita semua sudah selesai atas apabila kita sudah berbincang. So, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dan memberikan pendapatan dan berbincang sama kita. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih.